Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya ucapkan kepada Miss Masni, pensyarah bagi kod kursus CTU 552. Video ini adalah video pembentangan bagi kumpulan kami iaitu kumpulan yang ketiga yang bertajuk Ideologi Semasa dalam Kehidupan. Sebelum pembentangan ini dimulakan, ahli kumpulan kami terdiri daripada 6 orang, iaitu saya sendiri, Nurdina Filza, Nur Ashurah, Liana Hazira, Syazwani, Fatimah Rohana dan juga Nur Azlina. Secara umumnya, ideologi adalah sistem kepercayaan yang menjadi asas kepada tindakan seseorang. Ia biasanya merujuk kepada koleksi prinsip yang menyokong pergerakan politik atau sosial. Menurut Ensiklopedia Britannica, ideologi ditakrifkan sebagai salah satu komponen yang membentuk tuntutan mental dan fizikal individu yang membentuk masyarakat dan meliputi isu sosial, ekonomi dan politik dan berkaitan dengan sejarah manusia dan sosio-geografi. Kamus Dewan edisi ketiga menyatakan ideologi yang digunakan atau dicita-citakan sebagai dasar pemerintahan dan lain tujuan. Setiap tokoh mahupun sarjana mempunyai pandangan masing-masing bagi ideologi. Berikut adalah beberapa pandangan dari para tokoh dan sarjana. Karl Marx berpendapat ideologi adalah alat untuk mencapai kesamataraan dan kesejahteraan bersama. Seterusnya, Destet de Tracy berpendapat ideologi adalah pembelajaran terhadap idea-idea. Machiavelli pula menyatakan ideologi adalah sistem perlindungan kekuasaan yang dimiliki oleh penguasa. Cara untuk melindungi kekuasaan pemerintah agar dapat mengatur rakyatnya adalah pandangan ideologi yang dinyatakan oleh Thomas Hedge. Ideologi semasa terbahagi kepada 5 kelompok. Pertama sekali, ideologi sekularisme. Ia adalah fahaman yang memisahkan urusan dunia dengan urusan agama. Dalam urusan manusia di dunia, peranan Tuhan dan agama tidak digunakan kerana fahaman ini menolaknya. Ringkasnya, sekularisme adalah fahaman yang memisahkan urusan agama daripada isu kehidupan dan prinsip agama dan moral ditolak. Seterusnya, ideologi modernisme yang memfokuskan ke arah usaha yang menggantikan semua idea tradisionalisme untuk disesuaikan dengan idea dan gerakan yang kini dianggap moden. Modernisme ini lahir daripada pegangan kepada sekularisme dan hasilnya ia menunjukkan penentangan terhadap agama yang kuat. Agama dianggap ketinggalan zaman dan beberapa ajarannya tidak sesuai dengan konsep moden yang cuba dibawa. Di samping itu, ideologi pasca modernisme. Kemunculan pasca modernisme menunjukkan tentang berakhirnya zaman moden dan merupakan faktor kemunculan atau kelahiran pasca modernisme. Reaksi terhadap ketidakupayaan modernisme untuk menawarkan idea dan penyelesaian baharu dalam perspektif ilmu pengetahuannya. Selain itu, ideologi relativisme pasca moden. Relativisme boleh diistilahkan untuk menerangkan sebuah perkara yang mutlak dan tidak teratur. Ianya boleh berubah mengikut keadaan persekitaran. Penilaian kebenaran, ilmu pengetahuan dan nilai moral secara relatif tidak mutlak dan berbeza antara budaya yang lain. Jadi, pandangan ini diterima dalam pelbagai sudut pandangan. Akhir sekali, ideologi dualisme. Ia adalah sistem agama dan falsafah. Ia mengakui bahawa terdapat dua prinsip yang berbeza dan bercanggah. Selain itu, konsep falsafah bermaksud setiap prinsip atau perkara mempunyai dua konsep falsafah yang bertentangan. Objektif kajian ini dilakukan adalah untuk mengenal pasti apakah bentuk-bentuk ideologi serta ciri-ciri yang ada pada setiap bentuk tersebut. Selain daripada itu, kajian ini juga bertujuan untuk menjelaskan apakah perbezaan antara modernisme dan juga pasca modernisme. Akhir sekali, ia juga bertujuan untuk menerangkan cabaran pasca modernisme terhadap akidah serta pemikiran Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Liana Hazira
dan saya akan membentangkan bahagian kajian literatur bagi tajuk ideologi semasa. Dalam tajuk ini, saya akan menerangkan tentang 4 perkara, yaitu sekularisme, modernisme, pasca-modernisme, dan liberalisme. Pada slide ini disertakan beberapa perkara yang saya bakal menerangkan, seperti definisi, konsep, ciri-ciri, dan berlaku pada tahun keberapa. Ideologi yang pertama ialah sekularisme. Sekularisme bermaksud suatu fahaman bahawa urusan keagamaan harus dipisahkan daripada urusan keduniaan, seperti politik, ekonomi, dan pentadbiran. Antara konsep ideologi sekularisme adalah pemisah antara suci dan tidak suci, pemisah antara rohani dan sifat material, dan pemisah antara wahyu dan akal. Antara ciri-ciri sekularisme adalah disenchantment of nature, desacralization of politics, dan deconsecration of values. Ideologi yang kedua adalah modernisme. Modernisme ialah konsep yang berkaitan hubungan manusia dengan keadaan sekeliling pada zaman moden. Modernisme berlaku pada abad ke-19 hingga abad ke-20. Tahun akhir dicatatkan adalah pada tahun 1960-an. Contoh ideologi modernisme adalah manusia sebagai pusat dunia dan emansipasi wanita. Ideologi yang seterusnya ialah pasca-modernisme. Ideologi ini lahir atas ketidakpuasan hati terhadap modernisme kerana dianggap menindas manusia. Pasca-modernisme berlaku pada tahun 1960-an, berkesinambungan kepada modernisme dan berlanjutan sehingga 1970-an. Ciri-ciri pasca-modernisme adalah tiada kebenaran mutlak dan absolut, benar dan salah adalah sinonim, manusia hanya menggunakan rasionalisasi diri dalam membuat keputusan, dan setiap agama adalah benar mengikut penganut masing-masing. Ideologi yang terakhir adalah liberalisme. Liberalisme ialah falsafah politik dan sosial yang menggalakkan hak individu, kebebasan sivil, demokrasi, dan perusahaan bebas. Antara ciri-ciri liberalisme adalah sikap keterbukaan, setiap manusia berhak mendapat perlakuan yang seimbang, dan setiap individu berhak mendapat peluang yang sama. Assalamualaikum kepada Miss Masni, nama saya Suswani Saimi, kad matrix 2021836564. Pembentangan saya hari ini merupakan metodologi kajian. Metodologi kajian merupakan kaedah dan teknik reka bentuk mengumpul dan menganalisa data supaya dapat menghasilkan bukti yang boleh menyokong sesuatu kajian. Metodologi menerangkan cara sesuatu masalah yang dikaji dan sebab sesuatu kaedah dan teknik tertentu digunakan. Tujuan metodologi ialah untuk membantu memahami dengan lebih luas atau lebih terperinci lagi tentang pengaplikasian kaedah dengan membuat huraian tentang proses kajian. Reka bentuk kajian yang diambil ialah moral dan legal. Moral membawa pengertian ajaran atau pegangan berkenaan dengan buruk baik sesuatu perbuatan, kelakuan, kewajipan, sikap atau cara, kelakuan yang berasaskan atau yang diukur dari segi baik buruk sesuatu akhlak. Manakala legal bermaksud dalam politik dan perundangan merupakan sesuatu sistem peraturan atau norma yang cuba diikuti oleh ahli-ahli masyarakat. Biasanya ini adalah peraturan sesuatu negara. Jika peraturan-peraturan ini dilanggar, orang yang melanggar peraturan tersebut mungkin dihukum atau didenda oleh mahkamah. Peraturan ini biasanya dibuat oleh pemerintah negara tersebut supaya rakyatnya boleh hidup, bekerja, dan bersosial antara satu sama lain. Kadangkala undang-undang juga dibuat oleh sekumpulan orang yang berfikiran sama. Kaedah pengumpulan data pula, kaedah yang digunakan untuk pengumpulan data melalui internet. Melalui internet, iaitu dari artikel ialah peratusan LGBT di Malaysia, peratusan LGBT di Malaysia menurut JAKIM, masyarakat gay direkodkan meningkat hampir 100%, iaitu seramai 310,000 individu tahun ini berbanding 173,000 5 tahun lalu.
Manakala golongan transgender pula merekodkan peningkatan kepada 30,000 individu pada tahun ini berbanding seramai 10,000 pada tahun 1988. Kaedah analisis data pula melalui Google Form untuk mengumpul data melalui link untuk masyarakat mengisi mengenai kehidupan peribadi. Dari Google Form kita boleh mengetahui data masyarakat yang mengisi dan menganalisis melalui graf bar dan carta pie. Daripada analisis data kita boleh mengetahui peratusan setiap kehidupan peribadi masyarakat Malaysia sama ada LGBT ataupun tidak. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Fatimah Rohana dan saya akan membentangkan dapatan kajian. Hasil dapatan kajian mendapati terdapat perbezaan antara modernisme dan pasca modernisme. Modernisme ialah sejarah yang ditulis sebagai fakta, manakala pasca modernisme ialah sejarah yang ditulis oleh pemenang. Selain itu, modernisme juga ialah pertarungan antara kelas, manakala pasca modernisme ialah pertarungan antara etnik. Seterusnya, modernisme mengamalkan agama tradisional seperti Islam, Kristen dan juga Hindu. Manakala pasca modernisme sekta-sekta yang bermaksud individu yang mempunyai fahaman agama tersendiri. Akhir sekali, modernisme mengamalkan hierarki yang bermaksud berkuasa mengikut peringkat, manakala pasca modernisme mengamalkan anarki yang bermaksud ketiadaan kuasa awam. Seterusnya ialah kaedah penyebarluasan pasca modernisme. Terdapat 4 kaedah. Kaedah pertama ialah deconstruction yang bertujuan untuk memusnahkan realiti. Kaedah yang kedua ialah relativisme yang bertujuan untuk memusnahkan hierarki. Kaedah yang ketiga ialah pluralisme yang bertujuan untuk memusnahkan keunikan realiti. Kaedah yang terakhir ialah fetishisme yang bertujuan untuk menggantikan manusia. Contohnya ialah robot. Akhir sekali dalam dapatan kajian ialah cabaran pasca modernisme terhadap akidah Islam, yaitu yang pertama, gaya hidup dan akhlak yang salah seperti pelacuran, penzinaan dan juga LGBT. Seterusnya ialah pluralisme agama, yaitu menganggap bahwa semua agama adalah sama dan benar. Selain itu ialah tidak menghormati para ulama dengan memperlekehkan dan menolak pandangan mereka. Akhir sekali ialah nilai dan doktrin bahaya yang diterapkan kerana dianggap sebagai peneraju kepada kemajuan. Contohnya ialah peragaan. Rumusan dan kesimpulan ideologi semasa dalam kehidupan. Rumusan dan kesimpulannya ialah dapat menjelaskan maksud, ciri-ciri, cabaran sekularisim, kajian literatur, modernisme, pasca modernisme dan liberalisasi ideologi semasa sebagai ideologi semasa. Selain itu, dapat juga disimpulkan bahawa falsafah bermula dengan pemikiran dalam kalangan ahli falsafah tetapi menjadi ideologi semasa dalam kehidupan yang melibatkan gerakan massa yang memberi pengaruh besar kepada masyarakat termasuk masyarakat yang tidak berminat, tidak meletakkan minat dengan falsafah. Selain itu, kebenaran adalah berdasarkan bukti yang tetap atau mutlak. Sekian, terima kasih.